Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada siri yang ke-119, ya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam yang telah merezekikan kita sehingga dapat berjumpa lagi pada hari ini, hari Jumaat, ya, penghulu segala hari. Dan tidak lupa memperbanyakkan selawat buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat yang mulia ini, dan selawat dan salam juga tercurah untuk keluarga, para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Jadi alhamdulillah, semalam kita telah pun mengetahui, ya, tentang 5 bid'ah yang terkandung dalam majlis tahlilan yang biasa dilakukan di dalam kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia, ya. Yang mana sempena kematian yang dilakukan pada bilangan hari-hari tertentu, bermula dari malam pertama kematian, malam ketiga, ketujuh, 40, 100, malahan pada setiap kali ulang tahun kematian tersebut, ya. Untuk hari ini, insya-Allah kita akan membincangkan satu lagi bid'ah yang terdapat dalam majlis tahlilan, ya. Sekarang kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan meratap kematian, ya. Meratap kematian adalah satu perbuatan yang bukan berasal daripada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat perkara yang dilakukan oleh umatku yang berasal daripada tradisi jahiliah yang belum mereka tinggalkan, iaitu berbangga-bangga dengan keturunan, mencela keturunan, mempercayai hujan turun berdasarkan ramalan bintang, dan meratapi kematian." Ya, ini adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu kitab Al-Janaiz, bab amaran daripada meratap. Ya, jika perbuatan ini diteruskan, maka akibatnya amatlah berat sekali, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dua hal yang ada pada manusia yang kedua-duanya menyebabkan mereka kufur, iaitu mencela keturunan dan meratapi kematian. Ya, ini juga merupakan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu di dalam kitab Al-Iman, bab menggunakan gelaran kufur ke atas orang yang mencela nasabnya dan meratapi kematian. Ya, mereka disebut kufur kerana dua perbuatan tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap takdir Allah dan kesukaran mereka menerima takdir Allah, ya. Jadi sebahagian pihak membolehkan berhimpun di rumah keluarga si mati untuk jamuan makan berdasarkan asar berikut, ya, iaitu daripada Thawus rahimahullah yang wafat pada tahun 1006 Hijrah, ya. Apakah yang dimaksudkan bila dikatakan asar, ya? Asar bererti kata-kata atau pendapat daripada generasi al-salaf al-soleh, ya. Jadi siapakah dia? Thawud ni, Thawud rahimahullah, siapakah beliau, ya? Beliau ialah Thawud bin Kaisan al-Yamani, keturunan Parsi. Dikatakan bahawa nama sebenarnya adalah Zakwan bin Kaisan, sementara Thawud bererti burung merak, adalah nama gelarannya, ya. Beliau merupakan seorang tokoh dan imam tabi'in yang pernah bertemu dan mengambil ilmu serta hadis daripada sejumlah sahabat Rasulullah, ya. Jadi apakah yang dikatakan oleh Saus ini, ya? Saus mengatakan sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji dalam kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka, para sahabat, suka agar diberikan makanan sebagai sedekah daripada mereka untuk yang sudah meninggal dunia selama hari-hari tersebut, ya. Jadi asar ini ianya berstatus daif, ya, yang mana ia dikeluarkan oleh Abu Munaim dalam Hilyah Al-Aluliyah.
Ya, yang ini di dalam buku ini, kitab ini dikatakan bahawa semua para perawinya semuanya Tizkah, hanya ia terputus di antara Sufyan, iaitu As-Sawri dan Thawf. Maka ini menjadikan asar ini bertaraf daif, ya. Dalam sebuah riwayat lain daripada Ubaid bin Umair radhiyallahu an, dia berkata, orang mukmin dan munafik diuji dalam kubur masing-masing. Adapun orang mukmin maka dia diuji selama 7 hari, sementara orang munafik diuji selama 40 hari, ya. Ah, jadi ustaz iaitu penulis buku ini, iaitu buku 90 pelajaran tentang bid'ah, mengatakan bahawa ustaz telah pun membuat kajian dan tidak dapat mengesan sumber asal riwayat ini yang memiliki sanad, ya. Antara rujukan terawal yang mengemukakannya ialah Ibnu Abar, yang mana ianya tidaklah ada memiliki sanad yang sahih, ya. Jadi asar ini sabit daripada bab ini, yang mana tidak ditemukan sumber ataupun riwayat asal yang sahih, ya. Jadi hujah ini dijawab bahawa seandainya pun ianya sahih, maka yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ialah memberi sedekah makanan tanpa berkumpul atau berhimpun di rumah keluarga si mati. Ya, ini kerana para sahabat memandang berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian dengan membuat makanan termasuk dalam perbuatan meratap, ya. Ini adalah yang dikatakan sahih. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, ya, di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, iaitu di dalam kitab Al-Janaiz, bab berkenaan larangan berhimpun di rumah keluarga si mati, ya. Jadi pada masa sekarang ni asar daripada Sawus ini dapat dipraktikkan, iaitu dengan memberi sedekah makanan ke rumah anak yatim, rumah penjagaan orang tua, keluarga miskin dan gelandangan, ya. Jadi pihak yang membolehkannya juga berhujah dengan asar berikut bahawa Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan lazimnya apabila berlaku kematian daripada kalangan ahli keluarganya, maka akan berhimpunlah para wanita atas sebab itu, ya, iaitu bagi mengucapkan takziah. Kemudian mereka berpisah, mereka pulang, kecuali ahli keluarganya dan mereka yang rapat dengannya. Aisyah menyuruh agar dibuat seperiuk kecil talbinah. Ya, apakah talbinah ini, ya? Talbinah adalah campuran tepung bali, susu dan madu. Maka apabila campuran ini telah dicampurkan, ianya pun dimasak. Maka ianya pun dimasak, kemudian dibuatkan sarit. Apa pula sarit ni, ya? Sarit adalah cebisan roti dan sayuran atau cebisan roti dan daging yang dimasak sebagai sup dan dituangkan talbinah itu ke atasnya. Kemudian Aisyah berkata, "Jemputlah kalian makan, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbinah menghiburkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan." Ini juga merupakan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu dalam kitab Al-Salam, bab talbinah menghiburkan hati orang yang sakit. Jadi mereka yang ini orang-orang yang melakukan majlis tahlilan sempena kematian ini, mereka berhujah dengan mengatakan Aisyah juga membuat makanan kepada para wanita yang berhimpun di rumahnya. Jadi ini menunjukkan boleh membuat dan menyediakan makanan oleh keluarga si mati. Jadi hujah mereka ini kita jawab, ya, bahawa talbinah itu disediakan hanya setelah para wanita yang berhimpun memberi takziah itu telah berpisah, yakni telah pulang, ya. Yang tinggal hanyalah ahli keluarga ataupun mereka yang rapat dengannya sahaja, ya. Jadi tujuan penyediaan talbinah bukanlah sebagai makanan yang disedekahkan pahalanya kepada si mati sebagaimana yang difahami dan dilakukan sekarang ini, ya, tetapi ianya sebagai menghiburkan hati orang sakit dan menghilangkan sebahagian kesedihan.
Ya. Jadi, jika hadis ini hendak kita amalkan pada masa ini, hendaklah yang paling tenang dari kalangan ahli keluarga yang menghadapi kematian tersebut menyediakan talbinah. Ya. Kemudian menjemput ahli keluarga dan mereka yang rapat dengan si mati yang sedang kesedihan untuk menjamunya. Ya, semoga mendapat pahala kerana menghidupkan sunnah Rasulullah dan menghilangkan sebahagian kesedihan yang dialami ahli keluarga dan mereka yang rapat dengan si mati, ya. Jadi pada masa sekarang ni talbinah ini boleh kita beli yang mana ianya telah disediakan sebagai bancuhan segera dan boleh dibeli di kedai-kedai yang menjual barangan uncit daripada Timur Tengah, ya. Sekarang saya rasa di Malaysia juga sudah banyak peniaga-peniaga daripada Timur Tengah, mungkin dapat kita mencari di kedai-kedai yang mereka ini menjual barang-barangan daripada Timur Tengah. Boleh saja kita bertanya adakah mereka ada menyediakan menjual talbinah ini, ya, jika kita ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi bid'ah yang keenam adalah mengadakan satu majlis dengan pakej ibadah tertentu untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mati adalah sesuatu yang baru yang tidak berasal daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Majlis seperti ini juga tidak pernah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itulah, ya, majlis seperti ini adalah tertolak, yakni ia tidak menghasilkan apa-apa pahala berdasarkan sabda Rasulullah, sesiapa yang mencipta perkara baru dalam urusan kami, yakni agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka ianya tertolak. Ya. Yang mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, iaitu dalam bab mengkritik hukum yang batil dan menolak urusan bid'ah. Ya. Jadi jika majlis sebegini tertolak, yakni tidak menghasilkan apa-apa pahala, maka pahala apakah yang hendak kita hadiahkan kepada si mati sebenarnya, ya? Sebahagian agamawan mendakwa majlis tahlil yang lazim yang biasa diamalkan di Malaysia adalah perkara khilafiah, ya. Maka hendaklah berlapang dada terhadapnya. Jadi ini adalah dakwaan yang dusta, ya. Ketahuilah bahawa para sarjana Islam memang berbeza pendapat sama ada pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mati akan bermanfaat kepada si mati ataupun tidak, kan. Namun bagi para sarjana yang berpendapat ia bermanfaat, mereka tidak sekali-kali merujuk kepada majlis tahlil sebagaimana yang lazimnya diamalkan di Malaysia, ya. Sebaliknya apa yang mereka maksudkan adalah seseorang itu membaca Al-Quran secara berseorangan seperti biasa. Kemudian apabila selesai membaca, dia berdoa agar pahala bacaan tersebut dapat dihadiahkan kepada si mati. Ya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita telah pun selesai membincangkan keenam-enam bid'ah yang terdapat dalam majlis tahlil yang sebagaimana lazimnya diamalkan di Malaysia, ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk segmen mencari tahu pada hari ini, iaitu jika seseorang menempuh dan mengikuti jalan kebenaran, yakni jalan Allah dan Rasulnya, pastilah akan menyelisihi kebanyakan orang. Mereka berjalan di jalur A, sedangkan dia berjalan di jalur B. Jadi fikir-fikirkanlah, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.